Hello, hello, Assalamualaikum. Dah mula ke? Salam. Dah boleh mula ke? Okey, boleh mulalah. Dah test semua? Untuk murid Test. belum test lagi. Okey, cuba murid test. Okay, kita akan test mic dulu Test line. Okay, kita mula dengan Amir Hafiz bin Abdul Hamid. Bagi salam Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je ke? okey ke Cikgu Wali? Okey, dengar. Dengar jelas. Okay, yang kedua Nur Ashura binti Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Okay, dengar. Yang ketiga Muhammad Alif Najman bin Nur Ahmadi. Muhammad Alif. Muhammad Alif Najman, dengar tak? Dengar suara saya? Sekejap ya. Sekejap ya, sekejap. Dia tak buka mic tu. Buka mic Alik. Mic kamu tak buka Alik. Hello? Ya. Juga Muhammad Alif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Dengar. Kita buka kamera Muhammad Alif. Okey, seterusnya Amiratul binti Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bergema. Amiratul cuba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar. Jelas. Okey, seterusnya Muhammad Fakhrul Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Dan yang terakhir Muhammad Zuhrini bin Muhammad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Muhammad Alif, saya rasa lah macam sangkut je tu. Tadi betul ini dengar je. Kita tunggu Muhammad Alif.
Muhammad Alif cuba on speaker. Macam dia tak masuk lagi pun. Muhammad Alif, okey ke? Cuba kamu on speaker bagi salam sekali lagi. Tak jelas Muhammad Alif. Sekali lagi Muhammad Alif. Hello, Assalamualaikum. Okay, jelas. Okey. Ya. Okay, kita boleh mula ya, Cikgu Alif. Okey, boleh. Boleh. Hakim. Dengar tak Hakim? Boleh saya try sekali lagi? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear. Okay. Hakim nak kena test mic juga ke? Boleh cuba. Okay. Assalamualaikum Cikgu Ros Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dengar jelas? Ya, jelas. Okey. Okay, Assalamualaikum Cikgu Nur Kalbi. Boleh dengar? Waalaikumsalam. Dengar tak? Ya, dengar. Okey, terima kasih. Okay, Assalamualaikum Cikgu Zulia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay, baik, jelas. Minta semua peserta kamera. Masa bercakap je buka. Muhammad Alif on camera. Okay, Muhammad Alif, boleh dengar suara saya? Boleh. Kita on camera. Saya dah buka. Ya. Tapi tak keluar lagi. Okey, ada. Boleh. Boleh nampak. Okey, boleh mula. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli-ahli Dewan yang dihormati. Pada hari ini, persidangan Dewan akan diteruskan semula setelah ditangguhkan. Dewan akan membahaskan satu usul yang amat penting. Usul pada hari ini berbunyi, Dewan ini percaya bahawa produk inovasi tempatan berdaya saing. Dewan ini percaya bahawa produk inovasi tempatan berdaya saing. Usul pada hari ini akan dibentang oleh pihak kerajaan yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Amir Hafiz bin Abdul Hamid, Yang Berhormat Menteri Kedua Nur Ashura binti Tauhid, Yang Berhormat Menteri Ketiga Muhammad Alif Najman bin Nur Ahmadi. Manakala pihak pembangkang yang akan membahaskan usul ini diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Amiratul binti Sulaiman,
Yang berhormat pembangkang kedua Muhammad Fakhrul Azam bin Muhammad Reza, dan yang berhormat pembangkang ketiga Muhammad Zulhilmi bin Muhammad Zaki. Juri persidangan pada hari ini diketuai oleh Encik Ros Azmi bin Syari dan dibantu oleh Puan Zuliah binti Yahya, Puan Nurkalbi binti Mahfuz dan Encik Ali bin Sahlan. Saya pula dibantu oleh 2 orang pegawai dewan, iaitu penjaga masa Puan Adila binti Yusuf dan penunjuk frame masa Encik Khairil Anwar bin Daud. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum persidangan dimulakan, saya ingin mengingatkan kepada ahli-ahli yang berhormat secara ringkas peraturan persidangan. Masa untuk membentang dan membahaskan usul hanya 10 minit sahaja. Yang kedua, loceng akan dibunyikan sekali pada minit kedua dan minit ke-8 sebagai isyarat pihak lawan boleh membuat izin laluan dan celahan. Yang ketiga, loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-10 menandakan masa untuk berbahas telah tamat. Yang keempat, menteri ketiga dan pihak dan pembangkang ketiga tidak perlu mengutarakan hujah baharu. Tugas yang berhormat adalah untuk membidas dan mengukuhkan hujah pasukan sahaja. Yang kelima, masa untuk menggulung selama 5 minit sahaja. Yang keenam, penggulungan akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada pihak kerajaan, dan bagi pihak pembangkang pula akan diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sahaja. Penggulungan akan dimulai oleh pihak pembangkang. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Yang tujuh, masa persediaan akan diberikan selama 5 minit sebelum sesi penggulungan. Yang ke-8, ahli-ahli yang berhormat dilarang menyentuh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman atau menyentuh peribadi seseorang semasa berbahas. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang. Yang berhormat ahli-ahli dewan, kita mulakan persidangan pada hari ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membentangkan usul. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Amir Hafiz bin Abdul Hamid. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Dengan lafaz bismillah, saya buka arena perdebatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan pada Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan panel hakim yang bermahkotakan keadilan, penjaga masa yang setia dengan masanya, rakan-rakan di perwakilan pembangkang yang gagah perkasa namun sama sekali tidak kami geruni, dan ahli-ahli hormat sidang parlimen sekalian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya amat bersyukur kerana pada hari ini Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang menarik, iaitu produk inovasi tempatan berdaya saing. Selaku pecadang, kami di delegasi kerajaan bersepakat tanpa kompromi menyokong 100% usul pada hari ini untuk diterima. Baiklah, bergerak kepada tugasan pertama di perwakilan kerajaan, akan saya lakukan pendefinisian usul frasa demi frasa. Baiklah, kita lihat frasa yang pertama, iaitu produk inovasi tempatan. Menurut Kamus Dewan, ia ditakdirkan sebagai sesuatu barang atau idea yang baru diperkenalkan oleh negara kita sendiri. Frasa kedua di perwakilan kerajaan ialah berdaya saing, yang membawa maksud kemampuan berlawan dengan seseorang individu atau sesebuah negara. Tuan Yang di-Pertua Dewan dan warga Dewan yang bersidang, apabila kedua-dua frasa dicantumkan menjadi satu ayat, maka
Tajuk produk inovasi tempatan berdaya saing didefinisikan sebagai sesuatu barang atau idea yang baharu diperkenalkan oleh negara kita dan mampu berlawan dengan negara luar. Tuan Yang di-Pertua Dewan dan barisan pembangkang yang dimuliakan. Selesai sudah pentarifan usul kita pada hari ini. Di sini, kami terus menegakkan pendirian kami di barisan kerajaan secara sepakat memantapkan kedudukan secara strategik dan pragmatik bahawa usul produk inovasi tempatan berdaya saing harus diterima. Kecuali pihak pembangkang boleh membuktikan perkara sebaliknya. Janganlah pihak pembangkang bermimpi di siang hari sehingga gairah menafikan suatu kenyataan yang utuh dan jitu. Oleh itu, strategi kerajaan sudah tentu melihat pada kata kunci bangkit yang dihuraikan pada beberapa aspek menjadi hujah dan pembawaan kami di barisan kerajaan. Seterusnya, izinkan saya selaku Perdana Menteri yang membawa panji-panji kebenaran untuk menyatakan peranan ketiga-tiga barisan kerajaan pada hari ini. Selaku Tuan Yang Pertua Dewan, selaku Perdana Menteri di barisan kerajaan, saya bertanggungjawab untuk meyakinkan seisi Dewan dengan membawakan hujah yang pertama serta akan melakukan sesi penggulungan. Duduk saya bangkit pula Menteri kedua untuk menyatakan pendirian kami di barisan kerajaan lalu membidas hujah-hujah yang akan dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar lagi. Seterusnya, beliau akan mengemukakan dua hujah untuk menyokong pendirian kami selaku pihak kerajaan. Duduk beliau bangkit pula Menteri ketiga untuk membidas hujah-hujah pincang lagi songsang pihak pembangkang yang cuba meraih simpati ahli Dewan untuk menerima hujah yang mereka bentangkan. Seterusnya, kita meniti pula hujah kami yang pertama di bawah lembayung kata produk inovasi tempatan berdaya saing. Hujah saya pada kali ini adalah produk inovasi tempatan mampu membuka mata dunia. Hal ini jelas terbukti apabila terdapat produk tempatan yang telah berjaya diiktiraf oleh negara luar dan digunakan di negara mereka sebagai barang harian. Seperti contoh, produk kelapa sawit telah berjaya di luar negara. Produk kelapa sawit Malaysia sekarang ini merupakan antara yang terbaik di dunia. Pada masa kini, Malaysia berada di tangga kedua terbaik di belakang Indonesia dan telah mengeluarkan kira-kira 39% daripada pengeluaran dunia. Malaysia turut menjalinkan hubungan dengan negara China berkaitan dengan penjualan kelapa sawit. China telah membeli lebih kurang 1.6 juta tan kelapa sawit kita yang bernilai kira-kira 4,432 juta ringgit Malaysia. Tuan Yang di-Pertua Dewan, data yang baru saja saya kemukakan sebentar tadi hanyalah sedikit dari berpuluh produk yang membawa keuntungan bernilai jutaan ringgit kepada Malaysia. Seterusnya, saya sediakan satu lagi contoh iaitu mengenai produk tempatan revolusi makanan yang telah menjadi buah mulut orang di negara luar. Pada masa kini, Malaysia telah mencipta sebuah produk makanan yang pada asalnya hanya produk tempatan biasa yang diminati oleh rakyat negara Malaysia sahaja. Namun, apabila peralihan zaman berlaku, silakan Yang Berhormat. Saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bolehkah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan contoh salah satu produk makanan yang menjadi buah mulut masyarakat luar negara? Terima kasih. Baiklah, salah satu produk makanan yang menjadi buah mulut luar negara, salah satunya ialah produk makcun yang telah menjadi kegilaan dan telah popular di luar negara. Harap menjawab soalan. Baiklah, saya teruskan. Pada masa kini, Malaysia telah mencipta sebuah produk makanan yang pada asalnya hanyalah produk tempatan biasa. Namun apabila peralihan zaman berlaku, produk tersebut mengalami perubahan dari segi cara penyediaan dan rasanya yang membolehkan produk tersebut diekspor ke luar negara. Produk tersebut merupakan produk keluaran berjenama makcun yang pada masa kini menjadi salah satu produk terkenal di luar negara, khususnya Indonesia. Ini menunjukkan bahawa produk tersebut telah membuka mata banyak pihak khususnya luar negara tentang produk ini. Ini menunjukkan bahawa produk tempatan dapat bersaing dengan negara luar. Tuan Yang di-Pertua Dewan, maka dengan perihal di atas, wajarlah bahawa produk inovasi tempatan kita menjana keuntungan yang besar untuk negara serta membuka mata dunia tentang kehebatan produk kita. Sekian, terima kasih. Mohon untuk terus mencadang.
Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah membentangkan usul sebentar tadi. Seterusnya saya mempersilakan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk membahaskan usul. Dipersilakan Yang Berhormat Amiratul binti Sulaiman. Tes suara. Nah. Jelas. Suara usah menggegar sahaja, andai ingin membela rakyat jelata. Panglima Ulu Bernam, tiga bersaudara, tampil berani, segak bergaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Dewan. Yang saya hormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan Pakatan Pembangkang, seterusnya barisan perwakilan kerajaan yang saya dimuliakan. Mengepalai pimpinan pembangkang pada hari ini, saya hadir untuk merungkai dan menyemak semula usul inovasi tempatan berdaya saing atas rasional memperlihatkan masalah-masalah yang dibawa oleh intipati usul yang akan dibahaskan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk melakukan analisis semakan semula terhadap pendefinisian usul yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang cukup saya sanjungi. Masa kian berlalu dan Malaysia terus bergerak maju. Pelbagai ideologi, pola pemikiran dan metodologi yang disebar secara meluas di Malaysia yang tercinta ini. Dua ideologi yang timbul iaitu ideologi produk inovasi dan ideologi lokaliti. Dari dua ideologi inilah yang telah melahirkan satu penakrifan baru terhadap frasa inovasi tempatan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan produk ialah suatu yang ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai sifat-sifat yang menarik, dapat dimiliki, digunakan dan mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal yang boleh memuaskan kehendak pengguna. Inovasi pula merujuk kepada kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan baharu atau lebih baik. Perkataan tempatan membawa maksud lingkungan kawasan setempat. Pendefinisian untuk frasa kedua pula ialah berdaya saing. Sudah terang lagi bersuluh. Bersumberkan Kamus Pelajar edisi kedua, perkataan berdaya membawa maksud berkemampuan. Manakala perkataan kelima ialah saing yang merujuk kepada tindakan berlumba-lumba untuk maju dan berkembang dalam perspektif kefahaman sosial dan berfokuskan kepada usul kita pada pagi ini. Produk inovasi tempatan berdaya saing dapat didefinisikan sebagai penghasilan produk atau perkhidmatan pembuatan negara kita yang mempunyai kemampuan untuk seiring dengan produk dan perkhidmatan lain di sesebuah pasaran. Perjuangan mereka menjadi kecil di mata perjuangan, namun tidak mengapa. Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Kami terima pendefinisian yang ingin mereka bawakan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sidang Dewan sekalian, atas kegagalan panel kerajaan untuk meyakinkan seisi Dewan, kami menghulurkan pegangan pendirian. Betapa kami yakin dan percaya bahawa usul dikaji semula masalah-masalah yang terdapat dalam usul produk inovasi tempatan berdaya saing. Kronologi pentas penyampaian hujah akan kami cerakinkan kepada tiga metodologi yang utama. Selaku Ketua Pembangkang, hujah saya yang pertama ialah pengiktirafan produk inovasi tempatan di atas kertas sahaja. Seterusnya, menyusul pula rakan saya untuk membawa dua hujah. Hujah kedua tentang sumber kewangan tunjang kualiti produk inovasi tempatan. Dan hujah ketiga ialah produk inovasi tempatan melestarikan alam sekitar. Manakala rakan saya seterusnya akan membedah segala hujah panel perwakilan kerajaan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, tanpa sebarang celahan, saya teruskan kepada sisi penghujahan yang pertama. Rutin pertama, pembidasan hujah pertama yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dunia kini semakin tenat menjamah perbezaan ideologi yang akhirnya merugikan semua pihak. Saya jemput sekalian panel kerajaan untuk angkat kerusi dan duduk semeja dengan kami bagi sama-sama kita membimbing usul ini demi negara tercinta. Kita perbaiki apa yang kurang, bukan kita burukkan lagi keadaan yang mungkin hasilnya lebih baik untuk seluruh masyarakat dan negara kita.
Produk inovasi tempatan membuka mata Dewan, tetapi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri tadi hanyalah sebahagian daripada serantau dunia sahaja, bukanlah seluruh dunia. Selaku Ketua Pembangkang, saya kemukakan hujah pertama iaitu pengiktirafan produk inovasi tempatan di atas kertas sahaja. Kebanyakan produk inovasi negara kita hanya berakhir di peringkat pengiktirafan sahaja. Ujian hanya di peringkat surat khabar atau pengiktirafan institusi dengan memikirkan manfaat dari produk inovasi. Tidak banyak produk inovasi tempatan yang telah mendapat pengiktirafan apatah lagi dikomersialkan. Izin laluan Yang Berhormat. Silakan. Kita Yang Berhormat tadi menyatakan bahawa pengiktirafan di atas kertas. Jadi mengapa terdapat kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Sweden untuk menyatakan bahawa produk inovasi tempatan negara kita semakin bertambah maju dan saya melihat pada tidak pada ke atas kertas saja. Mohon penjelasan Yang Berhormat. Itu hanya contoh di satu negara sahaja. Itu hanyalah contoh bagi sesuatu negara sahaja, tidak bagi semua negara. Saya teruskan. Usahawan di negara kita tidak berminat untuk mengkomersialkan produk inovasi negara sendiri kerana sudah tahu akan pulangannya. Memang disedari mengkomersialkan produk inovasi tidak akan mendapat pulangan dalam tempoh terdekat seperti pemaju, perumahan, kontraktor atau jualan barangan runcit harian. Pulangan mengkomersialkan produk inovasi agak lewat kerana produk baharu kerap memerlukan modal permulaan yang sangat tinggi untuk membolehkan produk berada di pasaran. Produk baharu diperkenalkan dan memerlukan promosi yang hebat. Ini tidak sesuai oleh usahawan atau ahli perniagaan. Adalah lebih baik mereka mendapatkan produk yang telah diterima ramai atau telah berada di pasaran dalam tempoh yang lama dan mempunyai pulangan yang tetap. Adalah lebih baik jika para usahawan mengimport produk dari negara China yang sudah tentu harganya lebih murah dan menarik. Akhir kalam, saya timbulkan satu persoalan agar menjadi pengubah fikiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di manakah jaminan terhadap status pengiktirafan produk inovasi tempatan yang menjadi kunci utama pihak kerajaan untuk memikat hati pelanggan di pasaran jika masih terdapat kelompongan? Kita tidak mahu hidup di zaman batu. Kita haruslah berfikir lebih matang. Kita perlu meneliti setiap isu seperti mata helang, menerusi pelbagai sudut dan segenap ruang. Sekian daripada saya, mohon terus membangkang. Sekian, terima kasih. Begitulah tadi ucapan Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang telah membahaskan usul. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya dipersilakan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua Nur Ashura binti Tauhid untuk menyokong usul kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Sekaligus apresiasi buat Tuan Yang di-Pertua Dewan, Angkatan Delegasi Kehakiman yang memahkotakan keadilan, barisan pembangkang yang dihormati, seterusnya pejuang-pejuang delegasi kerajaan yang berpandangan jauh, serta Pulawangsa Dewan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum, salam perpadu dan salam perdebatan. Sidang hadirin sekalian, pada hari ini Dewan kembali bersidang untuk membahaskan satu usul yang cukup menarik untuk diperdebatkan. Usul kita pada hari ini berbunyi, produk inovasi tempatan berdaya saing. Tuan Yang di-Pertua, bangkitnya pembangkang pertama sebentar tadi telah mentakrifkan usul perdebatan kita pada hari ini. Namun, kesalahan utama pihak pembangkang ialah mereka tidak menunjukkan pendirian yang jelas dan tersendiri untuk meyakinkan si isi Dewan bahawa usul pihak pembangkang tidak harus diterima. Malah, definisi usul yang telah ditakrifkan oleh pihak pembangkang sebentar tadi masih ada kelompongan dan kelemahan yang tidak menjelaskan maksud sebenar usul perdebatan kita pada hari ini, menunjukkan bahawa pihak pembangkang hanya bermulut manis untuk menarik perhatian si isi Dewan kerana mereka hanya berkata-kata tanpa sebarang pendirian dan pegangan. Jadi, saya memohon agar definisi usul yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi diterima sebulat suara dengan suara majoriti si isi Dewan. Selesai sudah masalah pentakrifan usul. Sidang hadirin sekalian.
sebelum kaki menongkah arus gelombang perbahasan yang lebih mendalam serta menampilkan bukti-bukti baharu. Mulai kiranya saya meranapkan hujah pihak pembangkang sebentar tadi. Yang berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi telah mengatakan dengan lidahnya sendiri bahawa pengiktirafan di atas kertas sahaja. Terdapat pelbagai produk yang telah mendapat CG pengiktirafan seperti susu Nelofa yang sudah menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidakkah ini membuktikan bahawa betapa pentingnya CG pengiktirafan yang dikatakan sebagai kertas sahaja? Tidakkah yang berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi membuktikan bahawa mereka kurang memahami usul yang sedang diperdebatkan? Ini jelas menunjukkan bahawa mereka telah terpesong jauh daripada landasan pendapat kita pada hari ini. Selesai sudah bidasan pembangkang. Sidang hadirin sekalian, saya selaku Angkatan Delegasi Kerajaan, saya tetap utuh, seia dan sekata menyokong, menegaskan serta mempertahankan usul yang menjadi tajuk perdebatan kita pada hari ini. Saya akan tetap berdiri teguh dan tidak akan sesekali berganjak walau sebesar zarah daripada pendirian kami. Menyusul kepada hujah yang kedua di bawah lembayung, kualiti produk inovasi tempatan mampu menyaingi produk antarabangsa. Walaupun negara sudah mengecapi pelbagai kejayaan dan kemajuan yang cukup membanggakan, namun masih tidak terlihat molek jika produk keluaran tempatan terus dipandang sepi di tanah air sendiri. Jadi, di manakah silapnya? Apakah yang bermain fikiran rakyat mengenai standard dan kualiti produk Malaysia? Tanggapan salah yang Izin paling aduan yang berhormat. sering dikaitkan dengan produk tempatan ialah tidak berkualiti. Dipersilakan yang berhormat. Saya ingin menimbulkan satu persoalan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua. Jika saya memberi dua contoh antara telefon pintar jenama Malaysia dengan telefon pintar jenama import, apakah pilihan Yang Berhormat? Sila buktikan. Saya akan memilih produk dihasilkan dalam negara sendiri sebab negara kita telah melalui pelbagai revolusi. Antaranya revolusi industri 4.0 telah berusaha untuk meningkatkan teknologi negara kita. Hakikatnya produk tempatan ialah yang dihasilkan adalah mengikut PI1 dan mendapat persediaan kualiti di Malaysia. Sebagai pengguna yang bijak, rakyat di negara ini wajib ambil tahu mengenai prosedur dan sistem pengurusan kualiti yang sentiasa dipantau oleh kerajaan. Antara tips penting, pilihlah barangan yang mempunyai label persediaan kualiti seperti SIRIM, mesti, halal, yakin dan banyak lagi. Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun hakikatnya masih ramai yang enggan membeli produk tempatan hanya kerana ada sesetengah barang ditawarkan pada harga yang murah. Umum mengetahui bahawa harga suatu produk yang ditawarkan adalah bergantung kepada kos bahan mentah, penghasilan, pengangkutan, cukai dan banyak lagi. Jangan pandang rendah terhadap barang tempatan. Misalnya, jenama Bonia sebenarnya yang dihasilkan daripada kulit. Bonia sebenarnya dihasilkan oleh anak Malaysia Chang Sang Sem pada tahun 1994. Kini Bonia menjadi pilihan golongan yang mementingkan fashion mewah dan berjenama bukan sahaja di Malaysia, malah di rantau Asia. Seterusnya, saya akan membentangkan hujah ketiga pihak kerajaan di bawah kata lembayung. Produk inovasi tempatan berdaya saing mampu menciptakan sistem pemasaran negara yang strategik. Untuk melangsungkan kelangsungan ekspor dan import negara, kerjasama dua hala merupakan perkara yang penting. Sebagai contoh, hubungan Malaysia dan India. Hubungan Malaysia dan India telah berlangsung untuk tempoh masa yang lama sejak terjalinnya hubungan perdagangan antara India dan China lagi. Ketika itu, dalam penarikan menerusi darat semenanjung Malaysia merupakan jalan perdagangan yang penting. Terdapat pelbagai bahan mentah dari India diimport ke Malaysia. Sebagai contoh, rempah ratus. Ramai orang mengenali rempah ratus seperti bunga cengkeh, bunga pelaga, kayu manis untuk dijadikan sebagai penyedap makanan dan penambah aroma hidangan. Bahan ini juga terkenal dalam bidang perubatan sebagai herba nombor 1 di dunia yang tinggi antioksidan. Seterusnya, di India, minyak sawit dianggap murah untuk isi rumah berpendapatan rendah. Disebabkan itu, syarikat penapis India tertarik untuk mengimport minyak Malaysia ke negaranya. Tuan Dipertua dan sidang hadirin sekalian, indikator telah kami utarakan, bukti telah kami tampilkan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kami di delegasi kerajaan seia dan sekata akan tetap teguh dengan pendirian kami iaitu produk inovasi tempatan berdaya saing. Sekian, mohon untuk terus menyokong.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kedua yang telah membahaskan dan menyokong usul sebentar tadi. Kini saya persilakan pula Yang Berhormat Pembangkang Kedua untuk membahaskan usul. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Fakhrul Azam bin Muhammad Reza. Hello, dengar? Ya, dengar. Saudara, ada orang budiman, budinya tinggi, bahasanya indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perbahasan. Panji kebenaran. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tonggak warisan daripada barisan delegasi pembangkang terus bangkit bagi meneruskan perjuangan kami. Sebelum hujah demi hujah saya lontarkan, molek kiranya saya membidas segala hujah daripada barisan kerajaan sebentar tadi. Bangkitnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengutarakan hujah produk inovasi mampu membuka mata dunia. Adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan produk inovasi ini mampu menandingi peringkat antarabangsa, sedangkan produk Malaysia banyak lagi yang tidak diutarakan ke antarabangsa. Duduknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bangun pula Menteri yang kedua dengan hujah di bawah lembayun kata kualiti produk inovasi mampu menyaingi produk antarabangsa. Seperti yang saya utarakan dalam izin laluan sebentar tadi, saya menyatakan pendirian Yang Berhormat Menteri Kedua tentang telefon pintar antara jenama Malaysia dengan jenama antarabangsa. Yang Berhormat memilih jenama Malaysia. Adakah Yang Berhormat mengetahui tentang jenama Malaysia, telefon Nine-tology, yang ia tidak dikenali oleh seluruh negara, yang hanya popular di negara kita? Adakah Yang Berhormat menyatakan Yang Berhormat menggunakan telefon Nine-tology masa kini? Itu sahaja. Saya rasa cukup perbahasan saya. Hujah saya yang kedua, di bawah lembayun kata sumber keuangan tunjang kualiti produk inovasi tempatan. Kelab kali pihak pencipta atau inovator merungut. Pihak industri perlu memahami kerja penyelidikan dan juga mencipta produk inovasi memerlukan sejumlah keuangan yang banyak walaupun produk nilainya yang rendah. Pencipta terpaksa bekerja dalam ruang yang mempunyai kekangan keuangan. Setiap kerja penyelidikan bukan diberi uang yang banyak dan bebas berbelanja. Sudah tentu hasil yang tentu kekurangan dalam beberapa perkara. Sejajar dengan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 secara tidak langsung telah meningkatkan kos penyelidikan, inovasi dan pengeluar sesuatu produk atau perkhidmatan. Itu belum lagi dicerita mengenai kos penyelenggaraan lagi. Pinjaman demi pinjaman diberikan, tetapi hasilnya dan sambutan produk inovasi tempatan belum diketahui lagi. Sudah terang lagi bersuluh. Hal ini jelas menyatakan kepada kita semua bahawa keberadaan dan daya saing produk inovasi tempatan adalah bertunjangkan sumber keuangan. Sidang Dewan sekalian, kerajaan akan bertindak balas terhadap sesetengah orang yang mengkritiknya. Rentetan daripada itu, saya kemukakan pula hujah saya yang ketiga, iaitu rangkaian internet tidak menyeruluh membantu potensi produk inovasi tempatan. Dunia kini terus bergerak maju dengan meminimumkan sumber manusia dan memaksimumkan kemajuan teknologi. Seperti kilang-kilang kini lebih menggunakan teknologi mesin daripada teknologi manusia. Rangkaian internet merupakan nadi kepada kelangsungan sesuatu teknologi untuk bekerja. Fokus kepada produk inovasi tempatan. Rata-rata produk tempatan berasal daripada kawasan luar bandar dan pendalaman, bukannya daripada bandar-bandar besar. Jadi, mana mungkin suatu produk inovasi Yang Berhormat. dipersilakan.
Yang berhormat, sebentar tadi Yang Berhormat mengatakan produk kita memerlukan kos yang tinggi. Tetapi saya rasa produk makcul yang telah dihasilkan oleh negara kita cuma memerlukan kos yang rendah dan telah popular di luar negara. Bagaimana dengan pernyataan itu, Yang Berhormat? Bagi kos yang tinggi adalah teknologi untuk inovasi untuk membuat sesuatu teknologi yang lebih maju berbanding negara luar. Saya harap menjawab. Hal ini demikian kerana sumber bahan mentah yang diperolehi daripada kawasan luar bandar dan pendalaman adalah berkos rendah atau murah. Tidak semua lokasi di negara kita mempunyai capaian internet yang laju berbanding di bandar-bandar yang maju. Pasaran dan pengiklanan sesuatu produk inovasi tempatan juga terhad kerana capaian internet yang rendah. Hal ini perlu diperhalusi terlebih dahulu oleh pihak kerajaan sebelum membuat sesuatu keputusan. Jangan bila sudah terhantuk baru tergadah. Apabila apa yang berlaku pada hari ini adalah acuan yang bakal dimimpikan oleh anak cucu kita kelak. Renung-renungkanlah wahai pihak kerajaan. Saya mohon seluruh Dewan untuk membuat persiapan Mohon izin laluan, Yang Berhormat. jangka masa yang panjang. Dipersilakan. Yang Berhormat, kalau Tuan Yang Berhormat katakan kita punya capaian internet tidak mencukupi, bukankah kita memproduksi produk kita di bandar-bandar besar dan bandar-bandar besar kita telah mempunyai capaian internet yang tinggi untuk memproduksikan produk kita. Jadi bagaimana, Yang Berhormat? Yang Berhormat perlu memahami apa percakapan saya. Saya mengatakan capaian internet tidak menyeluruh ke seluruh negara. Seperti contoh di kawasan perkampungan, kawasan pendalaman orang asli, tidak menyeluruh internetnya. Mereka juga ada membuat produk inovasi, tetapi capaian internet tidak menyeluruh kepada kawasan pendalaman dan perkampungan. Saya harap menjawab. Saya mohon seluruh Dewan untuk membuat persiapan bagi jangka masa yang panjang agar generasi negara kita mempunyai keterampilan yang mantap untuk menghadapi permasalahan ini. Sekian, mohon terus membangkang. Begitulah bidasan dan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pembangkang Kedua untuk menolak usul pada hari ini. Untuk memantapkan lagi hujah-hujah pihak kerajaan, saya persilakan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga Muhammad Alif Najman bin Nur Ahmadi untuk membidas dan mengukuhkan hujah pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Sekalung penghargaan buat Tuan Yang di-Pertua Dewan Angkatan Delegasi Kehakiman yang bermahkotakan keadilan. Penjara masa yang amat setia dengan masanya, rakan-rakan di perwakilan kerajaan, rakan-rakan di perwakilan pembangkang yang gagah perkasa namun sama sekali tidak kami geruni, serta hadirin dan hadirat warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persidangan. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini sidang Parlimen kembali bersidang bagi membahaskan satu usul di delegasi kerajaan iaitu produk inovasi tempatan berdaya saing. Kami di perwakilan kerajaan berangkat perwakilan majoriti 2/3 Dewan bersetuju dan bersepakat tanpa kompromi menyokong gagasan usul pada hari ini lalu membidas hujah-hujah pihak pembangkang. Sidang perwakilan dan ahli Dewan sekalian, sebelum kaki melangkah arus gelombang perbahasan yang lebih mendalam serta menampilkan bukti-bukti baharu, boleh kiranya saya meranapkan hujah-hujah perwakilan pembangkang yang telah diutarakan sebentar tadi. Yang Berhormat Pembangkang Kedua telah menyatakan pendiriannya dalam hujahnya yang ketiga bahawa capaian internet merupakan tunjang kepada produk inovasi tempatan. Sebenarnya, Yang Berhormat telah menyatakan produk inovasi tempatan milik kita tidak mampu berjaya ke bandar-bandar besar. Tidak sebenarnya. Kini internet 4G rangkaian yang terkini di Malaysia sudah berada di seluruh pelosok negara kita. Dan saya memohon supaya Yang Berhormat melihat kembali kepada laman
Kementerian Komunikasi dan Maklumat Malaysia. Sidang hadirin sekalian, Yang Berhormat Pemegang Kedua turut menyatakan dengan lidahnya sendiri di dalam hujahnya yang kedua bahawa sumber kewangan tunjang produk inovasi. Tidak sebenarnya. Saya ambil contoh vaksin COVID-19 buatan negara kita yang hampir dalam proses persiapan akhirnya. Kementerian Kesihatan telah memberi jaminan yang tinggi kepada penyelidik dan pengkaji untuk memperoleh gaji yang setimpal dan bersesuaian dengan usaha dan titik peluh mereka. Kulawansa hadirin sekalian, bangkit pula Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang menyatakan hujahnya yang utama iaitu pengiktirafan di atas kertas bagi produk inovasi. Tidak sebenarnya. Izin laluan Yang Berhormat. Ya, dipersilakan. Sebentar tadi Yang Berhormat ada membidas hujah saya mengenai talian internet. Yang Berhormat ada mengatakan talian internet 4G menyeluruh ke seluruh negara. Saya ingin memberi contoh di tempat saya sendiri, talian internet 4G adalah campaiannya yang rendah dan lemah. Sekiranya saya ingin ber-PDPR, saya memerlukan masa yang lama untuk masuk ke dalam Google Meet. Mohon Yang Berhormat memberi pencerahan di manakah tempat yang menyeluruh Yang Berhormat mengatakan 4G itu menyeluruh ke seluruh Malaysia. Mudah saja Yang Berhormat. Kita mengambil contoh pelajar yang sanggup memanjat pokok di Sarawak. Di Sarawak itu mempunyai talian internet yang sangat tinggi dan merupakan perintis kepada negeri-negeri lain. Mohon menjawab. Saya harap telah menjawab soalan Yang Berhormat. Bangkit pula Yang Berhormat Ketua Pembangkang juga menyatakan hujahnya utama iaitu pengiktirafan di atas kertas bagi produk inovasi. Tidak sebenarnya. Kesan daripada hubungan kerjasama Malaysia dan Korea Selatan serta Malaysia dan Sweden telah melaksanakan cara dan setiap perkara dalam perjanjian di Meterai. Contohnya, makanan halal dari Malaysia berjaya dibawa ke Asia Timur dan negara barat. Maka relevankah kenyataan Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi bahawa produk inovasi tempatan diiktiraf di atas kertas sahaja? Tuan Yang Dipertua, bangkit pula Yang Berhormat Menteri Kedua sebentar tadi menyatakan terus perbincangan kami dalam hujah yang ketiga iaitu produk inovasi tempatan yang berdaya saing mampu mencipta sistem pemasaran negara yang strategik. Benarlah bagai dikata, kalau tiada yang memulakan maka tiadalah ia, hanya angan-angan dan impian. Negara kita yang kini dalam landasan tepat dalam revolusi industri mampu mencipta sebuah sistem pemasaran yang strategik bagi negara. Dalam rangka ini, hubungan antara negara lain turut diperlukan semaksimum mungkin bagi merealisasikan produk inovasi tempatan mampu berdaya saing. Contohnya, produk susu buatan Malaysia, Farm Fresh yang dikilangkan di negeri selatan tanah air dan kini berjaya menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Proses awal penghasilan susu ini dilaksanakan hasil daripada hubungan kerjasama Malaysia-Australia. Kerjasama antara kedua-dua buah negara ini telah memberikan manfaat kepada kedua-dua buah negara, iaitu sumber susu yang import dari Australia untuk pengeluaran Malaysia dan hasil susu tersebut akan dieksport semula ke pasaran Australia lebih banyak daripada susu tempatan. Kesan daripada kerjasama ini dapat dilihat dengan jelas apabila rakyat Malaysia di Australia dapat menikmati minuman buatan tempatan tanpa pulang ke tanah air. Maka jelaslah bahawa produk inovasi tempatan mampu mencipta sistem Izin laluan Tuan negara Yang Berhormat. Ya, dipersilakan. Saya ingin menanyakan tentang susu Farm Fresh tadi. Di manakah susu Farm Fresh itu diimport? Nyatakan negara yang diimport Tuan Yang Berhormat. Yang Berhormat, kita memperoleh susu Holstein daripada Australia sebanyak 60,000 ekor lembu setiap tahun untuk pengeluaran tempatan dan kita akan eksport semula ke Australia untuk pengeluaran mereka. Sidang hadirin sekalian, seterusnya Yang Berhormat Menteri Kedua turut menyatakan pendirian kami dalam hujah yang kedua bahawa kualiti produk inovasi tempatan mampu menyayangi produk antarabangsa. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan produk pertukaran kayu yang sangat berkualiti. Negara kita yang terkenal dengan kekayaan sumber hutan yang kadangkala tidak ada di negara barat. Contohnya, kumpulan pembuat bingkai tempatan bagi potret rasmi Raja dan Ahli Kabinet United Kingdom yang diperbuat daripada kayu.
Inovasi bingkai ini menggunakan kayu jati yang sangat sukar didapati di negara-negara Eropah. Struktur kayu yang kukuh dan sukar dimakan oleh serangga perosak membuatkan produk inovasi daripada rakyat tempatan ini kelihatan unik dalam galeri diraja Istana Buckingham. Hal ini membuatkan projek rasmi tersebut bertahan dengan lebih lama. Jika kita melihat di London, turut terdapat pembuat bingkai yang berkemahiran, tetapi mengapa produk buatan negara kita lebih banyak dipamerkan di dalam istana? Ini kerana kualiti produk ukiran tangan rakyat kita telah berada di atas dan terus melonjak naik. Bukti-bukti di atas telah menunjukkan dengan jelasnya bahawa kualiti produk inovasi tempatan mampu menyaingi produk antarabangsa. Lantas, bangkit pula Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang cukup saya sanjungi menegaskan sokongan kami di perwakilan kerajaan melalui hujah perdananya, iaitu produk inovasi tempatan membuka mata dunia. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia bukan sahaja berinovasi dalam aspek pembuatan produk, tetapi turut menekankan aspek makanan halal ke sentiasa dunia. Sekiranya dahulu, rakyat Malaysia yang merantau di luar negara sukar mendapat akses makanan halal, tetapi dengan bermulanya inovasi membawa makanan halal ke seluruh dunia tanpa mengira pegangan agama, akses sangat mudah didapati. Sidang hadirin sekalian, Malaysia telah melakar satu lagi sejarah pada bulan Mac 2019 apabila Presiden Republik Korea Moon Jae-in membuat rawatan rasminya ke Malaysia bertujuan untuk melaksanakan Expo Makanan Halal 2019 disambil memperkasakan hubungan dua hala Seoul Kuala Lumpur. Yang berhormat sekalian boleh melihat bahawa pengiktirafan sebuah negara yang hampir 60% berkepercayaan animisme terhadap 100 halal makanan halal negara kita. Jika kita memerhati di pasaran mereka, terdapat banyak produk inovasi yang halal yang diimport, yang kebanyakannya diimport dari negara kita. Oleh itu benarlah bahawa produk inovasi tempatan membuka mata dunia. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ketiga yang telah membidas hujah pembangkang dan mengukuhkan hujah pihak kerajaan. Seterusnya dipersilakan kepada Yang Berhormat Pembangkang Ketiga untuk membidas hujah kerajaan dan mengukuhkan hujah pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Zuhilmi bin Muhammad Zaki. Sekalung apresiasi buat Tuan Yang di-Pertua Dewan, Angkatan Delegasi Kehakiman yang bermahkota keadilan, barisan kerajaan yang dihormati tetapi tidak sesekali kami geruni. Seterusnya pejuang-pejuang barisan pembangkang intelektif serta kulawangsa Dewan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Tuan Yang di-Pertua, berdirinya saya di sini selaku Yang Berhormat Pembangkang Ketiga pada hari ini, saya akan mengajak sekalian warga Dewan untuk mengintai dan merungkai pelbagai permasalahan yang dibawa di meja kerajaan di bawah gagasan usul yang berbunyi produk inovasi tempatan berdaya saing. Namun begitu Tuan Yang di-Pertua, persoalannya di sini adalah apakah permasalahan yang berlaku terhadap produk inovasi tempatan yang memberi impak negatif kepada masyarakat dan juga negara. Maka hari ini Tuan Yang di-Pertua, saya akan membawa warga Dewan sekalian untuk mengupas segala persoalan ini, seterusnya mematahkan hujah-hujah rapuh yang telah dibawa di meja kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya akan mematahkan hujah yang dibawa oleh Menteri Kedua. Yang Berhormat mengatakan bahawa kualiti produk inovasi tempatan bisa menyaingi produk antarabangsa. Tetapi produk yang mereka hasilkan tidak dapat bertahan lama atau tidak setanding dengan mutu yang dihasilkan oleh produk luar dalam kategori yang sama. Tuan Yang di-Pertua, nampaknya pihak kerajaan pada hari ini mengeluarkan fakta yang goyah. Seterusnya, untuk merobohkan barisan kerajaan yang lagaknya seperti petah bercakap, saya akan mematahkan hujah dangkal Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berbunyi produk inovasi tempatan membuka mata dunia. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya penggunaan produk import kehidupan seseorang lebih mewah berbanding produk keluaran Malaysia.
Hal ini demikian kerana rakyat Malaysia yang berkedudukan tinggi gemar menggunakan produk import dengan tujuan memperlihat kedudukan mereka kepada rakan-rakan dan pihak-pihak tertentu. Hal ini kerana mereka berpuas hati sekiranya dapat menggunakan produk import yang ternyata lebih mahal sekaligus menunjukkan status tinggi dalam masyarakat. Nampaknya Tuan Yang di-Pertua, hujah pihak kerajaan seperti tin kosong yang berdating. Bila dibuka, ke mana isinya? Baiklah sidang Dewan sekalian, setelah hujah dibidas, setelah hujah dicantas, kini tiba masanya untuk saya membentang serta mengukuhkan kes kami di meja pembangkang. Seterusnya, menundukkan barisan panel kerajaan di seberang sana. Tuan Yang di-Pertua, seperti tadi, Yang Berhormat Ketua Pembangkang menyatakan bahawa pengiktirafan produk inovasi tempatan di atas kertas kerja sahaja. Saya menyokong 100% hujah tersebut kerana sikap lepas tangan setengah pihak tidak melenyapkan hasrat usahawan tempatan untuk mengkomersil produk mereka. Pengiktirafan yang diberikan terhadap usaha gigih para usahawan hanyalah skeping sijil dan juga plak pengiktirafan. Hal ini sangat tidak relevan. Para usahawan tidak diberikan dorongan dan dipersilakan. Seperti tadi Yang Berhormat ada menyatakan bahawa pengiktirafan atas kertas dan pelak saja. Tapi oleh itu Yang Berhormat tidak menjelaskan bahawa mengapa produk-produk yang diiktiraf daripada Kementerian Kesenian dan Kebudayaan Malaysia dan terus maju ke negara luar. Yang Berhormat tidak menyatakan perkara sebegitu. Mohon penjelasan. Ini kerana produk inovasi ini hanya maju di negara kita. Di negara luar bahkan tidak mampu lagi menyaingi. Saya teruskan. Para usahawan tidak diberikan dorongan dan motivasi untuk terus kekal dan berdaya saing. Mereka bagai layang-layang terputus tali. Pengajuran beberapa bengkel dan pertunjukan hanyalah menjemput tetamu-tetamu tertentu sahaja. Sepatutnya dibuka kepada semua lapisan masyarakat untuk mendekati sendiri produk inovasi tempatan. Saya teruskan memperkukuh hujah kedua iaitu sumber kewangan, tunjang kualiti produk inovasi tempatan. Saya setuju tanpa kompromi dengan hujah ini. Kerana apa? Kerana setiap tahun harga barang dan perkhidmatan sentiasa meningkat. Penghasilan produk inovasi bukanlah sesuatu usaha yang mudah. Mohon izin Yang Berhormat. Dipersilakan. Bagaimana Yang Berhormat menyatakan pengiktirafan ini hanya di atas kertas sahaja, sedangkan produk seperti susu dan lofa telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Mohon penjelasan Yang Berhormat. Susu Nilofa hanya dipromosi di luar negara. Bukan diiktiraf. Bukan diiktiraf di luar negara. Harap dapat jawab. Penghasilan produk inovasi bukanlah suatu usaha yang mudah. Ianya memerlukan keringat idea dan juga sumber kewangan yang mencukupi. Sememangnya beberapa agensi telah menawarkan pinjam kepada para usahawan. Tetapi, tahukah Yang Berhormat sekalian bahawa masa yang lama diperlukan oleh sesuatu produk inovasi tempatan untuk menilai nilai yang stabil dalam pasaran. Seperti kata pembangkang kedua tadi, pinjaman perlu dibayar semula tapi produk menjamin nilai lagi. Sidang Dewan sekalian, tanpa membuang masa lagi, elok kiranya saya teruskan perjuangan kami ini kepada hujah terakhir. Di bawah kata kunci, rangkaian internet tidak menyeluruh membantu potensi produk inovasi tempatan. Huraian yang sangat jelas dan padat telah disuarakan oleh pembangkang kedua seperti tadi. Di samping sumber kewangan, internet juga menjadi nadi utama untuk menggerakkan kerja-kerja inovasi yang dilakukan.
Walaupun negara kita sedang melangkah ke negara maju, tetapi rangkaian internet untuk seluruh kawasan terutamanya kawasan luar bandar dan pedalaman masih tidak dapat dicapai. Selain urusan inovasi, pengiklanan dan pasaran dalam medium e-dagang juga tidak dapat dilaksanakan. Pasaran produk tersebut hanyalah dikomersilkan kepada kawasan sekitar sahaja. Jelaslah di sini bahawa masalah rangkaian internet di setengah kawasan akan membantutkan pasaran dan daya saing produk inovasi tempatan. Sidang Dewan sekalian, bukan mahu menegakkan benang yang basah, tapi hanya mahu menyulam benang yang indah. Maka sesungguhnya pada hari ini, kami di Barisan Pembangkang tegaskan pendirian kami bahawa terus membangkang usul yang telah dibahaskan oleh pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, sebelum kaki mengundur langkah, sebelum lidah berhenti berkata-kata, izinkan saya mengakhiri hujah saya dengan serangkap pantun. Berbaju biru si anak dara, berjalan kaki di kota raya. Andai ada tersalah kata, tangan dihulu maaf dipinta. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, mohon agar pendirian kami terima dan saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pembangkang Ketiga yang telah membidas hujah kerajaan dan mengukuhkan hujah pihak pembangkang. Persidangan ditangguhkan selama 5 minit sebelum kita mendengar sesi penggulungan.
Baiklah, kita mulakan sesi penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Amiratul binti Sulaiman mewakili pihak pembangkang untuk memulakan sesi penggulungan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan barisan pembangkang yang berhormat, jemaah kerajaan dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, bertemu sekali lagi saya dalam sesi penggulungan yang penuh aman dan kedamaian. Berdasarkan usaha kita pada pagi ini, iaitu produk inovasi tempatan berdaya saing. Kami pihak pembangkang bertanggungjawab memberi yang terbaik kepada rakyat dan menjana inovasi untuk kemajuan negara dengan memberikan definisi konsep usul yang amat mudah untuk difahami. Dari awal perbahasan, pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu atau berpasukan. Pihak kerajaan gagal memberikan definisi secara konseptual yang mantap. Pihak kerajaan juga telah memberikan hujah yang sangat rapuh dengan tidak melibatkan perubahan semasa. Untuk menyokong usul pihak kerajaan, telah memberikan 3 hujah, iaitu produk inovasi tempatan mampu membuka mata dunia. Yang kedua, kualiti produk inovasi tempatan hanya mampu menyaingi produk antarabangsa. Yang ketiga, produk inovasi tempatan mampu mencipta sistem pemasaran yang strategik. Tuan Yang Dipertua Dewan, ketiga-tiga hujah pihak kerajaan dapat saya simpulkan bahawa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk mencadang usul pada pagi ini. Ketiga-tiga hujah mereka telah gagal menunjukkan bahawa produk inovasi tempatan berdaya saing mampu untuk meyakinkan pengguna dari segi pengiktirafan dan keselamatan produk. Mereka hanya menyatakan hujah yang banyak dipetik daripada laman web sahaja tanpa melakukan kajian yang lebih mendalam dengan sokongan data dan sumber yang sahih. Terdapat juga pencanggahan hujah. Mereka banyak memfokuskan hal makanan dan status halal sahaja. Hal ini seperti mengulangi hujah untuk mengelirukan seisi dewan. Secara rasionalnya, hujah daripada pihak kerajaan seolah-olah mahu menaikkan nama sesetengah pihak dan berkepentingan sahaja. Perlu difikirkan juga kemajuan masyarakat di kawasan-kawasan terpencil, di manakah sifat keadilan dalam membantu nasib rakyat Malaysia. Sesuai dengan peribahasa, bayang-bayang sepanjang subuh, selimut sepanjang badan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Walaupun ada perbezaan nilai dan taraf kehidupan, para pemimpin perlu bijak dan adil bagi membela nasib rakyat. Dari awal perbahasan, selaku pembangkang yang diberikan kewibawaan, kami telah membuka kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini. Saya telah memberi definisi yang mantap dan mudah untuk difahami. Pada hari ini, kami telah meletakkan satu premis yang kukuh, iaitu produk inovasi tempatan berdaya saing. Rasionalnya ialah produk tempatan yang melalui proses inovasi semestinya dapat memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Tambahan lagi, produk inovasi juga melalui proses kaji selidik yang cukup mendalam untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber kewangan dan rangkaian internet telah dikenal pasti bagi nadi utama dalam menggerakkan usaha penghasilan produk ini. Sokongan dan bimbingan daripada agensi-agensi tertentu adalah sangat perlu untuk membantu usahawan tempatan sentiasa bermotivasi dalam mempromosikan produk inovasi mereka. Pengiktirafan juga perlu diberikan perhatian yang sangat serius, bukan hanya seperti melepaskan batok di tangga. Bagi memantapkan lagi usul yang dibentangkan, kami telah mengemukakan 3 hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret. Hujah pertama ialah pengiktirafan produk inovasi tempatan di atas kertas sahaja. Hujah kedua ialah sumber kewangan tunjang kualiti produk inovasi tempatan. Dan hujah ketiga ialah produk inovasi tempatan melestarikan alam sekitar. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan sekalian, tidak ada lagi keraguan yang sudah kami terangkan. Yang bengkok telah kami luruskan. Hujah pihak kerajaan amat tidak relevan dan hanya merugikan sahaja. Tuan Yang Dipertua, akhirnya saya menyuruh kepada ahli-ahli dewan untuk menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan untuk kita bangkang usul pada hari ini demi membina sebuah negara yang berwawasan dan masyarakatnya yang berminda kelas pertama dalam merealisasikan hasrat negara maju menuju status negara maju. Mohon untuk terus bermangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat
yang telah menggulung hujah-hujah pihak pembangkang. Seterusnya saya persilakan kepada Yang Amat Berhormat Amir Hafiz bin Abdul Hamid untuk menggulung hujah bagi pihak kerajaan. Assalamualaikum sesi Dewan yang mulia. Pada saat dan penentuan tidak ada yang saya pinta. Cuma saya pohon perhatian sesi Dewan yang mulia kerana apa yang bakal saya katakan bukanlah cerita embun yang merindukan bulan maupun kisah jentayu yang merindukan hujan. Tetapi ini amanat untuk mereka yang beringat. Kami bagi pihak kerajaan amat prihatin dan bertanggungjawab dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dari awal perdebatan, pihak pembangkang banyak melakukan kesilapan yang dilakukan secara individu maupun berpasukan. Oleh itu, saya mulakan sesi penggulungan ini untuk merumuskan pembawaan perwakilan pembangkang. Yang pertama, perwakilan pembangkang mengatakan pengiktirafan produk inovasi hanya di atas kertas saja. Saya merasakan hujah itu tidak relevan kerana apabila pembangkang mengatakan kita punya produk sudah mendapat pengiktirafan, bukankah itu menyokong dan menjadi tunjang kekuatan kita untuk bersaing di luar negara? Kedua, mereka mengatakan bahawa sumber kewangan tunjang kualiti produk inovasi tempatan. Saya merasakan hujah itu tidak wajar berkatakan kerana sumber kewangan kita amatlah rendah kosnya kerana produk-produk kita menggunakan sumber bahan mentah yang sudah sedia ada di Malaysia. Ketiga, mereka turut mengatakan bahawa rangkaian internet yang tidak menyeluruh membantu inovasi tempatan. Yang berhormat sekalian, kerajaan telah menyediakan internet satu Malaysia. Pusat internet satu Malaysia ini membantu rakyat-rakyat di pedalaman untuk mempromosikan produk mereka di laman sosial. Jadi saya rasa ia tidak membantu produk inovasi kita. Tuan Ketua Dewan, panjang lebar hujah pihak pembangkang tetapi hakikatnya isinya kosong, ibarat besar sesendal daripada gelegar. Satu demi satu tembok pertahanan mereka telah kami ranakkan. Duhai perwakilan sekalian, angkatlah kerusi dan duduklah bersama kami di barisan kerajaan. Berbalik pula kepada perwakilan kerajaan, dari awal perdebatan kami telah membuat kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini dengan terperinci. Kami percaya bahawa usul pada hari ini wajar diterima sebulat suara tanpa sebarang kompromi. Setelah kami mengutarakan indikator-indikator yang bernas serta bukti-bukti yang kukuh. Hujah kami yang pertama ialah produk inovasi tempatan membuka mata dunia. Dengan bukti dan data yang telah kami utarakan sebentar tadi berkaitan keuntungan negara yang diperoleh daripada kelapa sawit dan inovasi makanan kita, jelas bahawa produk negara kita boleh bersaing di luar negara. Yang kedua, kualiti produk inovasi tempatan mampu menyaingi produk antarabangsa. Kita mempunyai produk-produk yang mempunyai tekstur dan reka bentuk serta cara periklanan yang unik dan mampu menarik pelabur asing di dalam dan luar negara. Akhir sekali, produk inovasi tempatan berdaya saing mampu mencipta sistem pemasaran negara yang strategik. Kita lihat bahawa negara kita telah menghantar banyak duta-duta serta menjalinkan hubungan diplomatik dengan banyak negara bagi melancarkan lagi pelan untuk menaikkan produk kita di pesada dunia. Sidang hadirin sekalian, sebelum saya menutup portfolio, saya sebagai Perdana Menteri ingin sidang Dewan sekalian membuka mata, mencelikkan minda. Kerana keputusan yang bakal sesi Dewan lakukan selepas perdebatan ini berakhir akan menentukan masa depan rakyat negara kita. Jangan hanya menang sorak namun kampung tergadai. Justru fikir-fikirkanlah sebelum nasi menjadi bubur. Mohon untuk terus mencadang. Begitulah penggulungan hujah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Persidangan ditangguhkan sementara. Kita serahkan kepada ahli-ahli Dewan untuk membuat keputusan sama ada menerima atau menolak usul pada hari ini.
Assalamualaikum. Sharifah, dengar tak? Ya, dengar. Rasanya dah boleh bersurai kot. Sebabnya keputusan nanti dalam grup WhatsApp kan? Oh, putusan dalam grup WhatsApp Kalau tak silap lah tadi. Cuba tanya dengan urus setia. Sebab tadi hakim kata dalam grup WhatsApp boleh bersurai kot budak-budak ni. Cuba confirm balik. Sebab tu masa kau cakap ni tak angkat pula tadi. Cuba ni. Saya call Cikgu Amin, dia tak angkat. Tapi saya rasa, maksudnya keputusan pun memang akan dimaklumkan dalam grup WhatsApp kan? Jadi dah boleh, diorang boleh lah bersurai. Jadi persidangan ditangguhkan ya. Dah boleh bersurai. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.